السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah An-Nisa ayat 129 dan seterusnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Alhamdulillah, dapat kita membaca akan beberapa keratan ayat Allah daripada suratul Nisa 129 hingga kepada 134 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam suratul Nisa yang memberi perhatian khusus, pengamatan khusus kepada orang-orang perempuan. Setengah daripadanya sunnatullahi fil kaun, sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada berlakunya seorang suami ada banyak isteri. Itu sejak pada lama-lama maidah, bukan sekat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak. Cuma zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu mari wi peraturan yang baik, adil, lagi pula benar menurut sunnatullah dalam pengaturannya. Iaitu sebelum ini kita belajar mengenai dengan kalau seorang perempuan tu takut suami dia tu tak senang hati, tak gapo tu, maka hendaklah dia tu pakai islah. Islah tu adalah baik, walaupun islah tu sangat susah sebab masing-masing duk nak habuannya. Isteri duk nak hak dia, suami duk nak hak dia, kena duk prakni-prakno, kena duk tanazu, kena duk gapa dia, kena sikit lah kalau nak islah ni. Kalau nak pakap terik tak boleh islah. Nah, nak pakap terik, tarik mungku tu tak boleh islah. Ya kena pakap kena sikit islah. Kalau lah berdasar kepada asal wa uhdiratul al-anfusus syuhha tu tak boleh nak pergi. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Islah ni makna kata prakni-prakna duk jadi pakak-pakak molek. Walaupun sedikit sebanyak ada masalah, tak apa kena mungku tu pakak duk lebih molek daripada bercerai tangga. Nah, lebih molek daripada bercerai tangga. Nah, sebab itu maka Allah Ta'ala kata wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tahu kata siapa jadi gano tak betul oleh suami, maka Allah Ta'ala turun hukum ke atas suami. Tak betul oleh isteri, Allah Ta'ala turun hukum ke atas isteri. Allah Ta'ala adil, kita jangan lupa keadilan Allah. Kita akan berada dalam darul adli sikit lagi, darul adalah. Dunia ni bukan darul adalah 100%. Dunia ni capur-capur gitulah. Nah, adanya betulnya adil, tak betulnya banyak kan tak adil. Sebab tak tahu adil-adil, syarat nak adil ni kena
ada yang kuasa mengetahui segala perkara barulah ada. Allah Ta'ala alimun bizatis sudur, alimun hakim, dia bolehlah ada. Ada pun manusia tak ada kuasa nak jadi alim siapa tangga suk-suk. Begitu juga bijak terhak manusia ni bukan dia boleh bijak penuh-penuh. Lalu itulah nak pergi cari keadilan, tak mungkin bertemu seperti keadilan di akhirat kelak. Sebab itu Allah Ta'ala kata innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bagi orang-orang yang duduk dalam keadaan islah tu lebih molek, pakat-pakat molek. Kalau pakatnya sejatuh gitu begini, tapi kalau tak sepakat tu masalahnya. Patut Allah Ta'ala wari satu perkara yang pakat insaf suami dan isterinya. Dia katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ini satu sunnatullah, dia panggil sunnatullah. Dan tidak kuasa kamu tu suami-suami bahawa kamu nak mengadili di antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu tu habis-habis usaha. Haristum ni mana katanya sangat-sangat sungguh nak adil di antara isteri-isteri yang dia tu jadi suaminya. Tak kuasa. Walau harastum, ini Allah Ta'ala kata. Setara Nabi sendiri pun tak kuasa, jangan kau orang ramai. Nampak ada tu? Tapi syarat sekarang, suami, fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Setara mana mung tak boleh nak adik, mung bagi hari sama, satu semalam sore, dua malam sore, tiga malam sore, ikutlah bagi sama tu. Tapi nak pergi mengadil segi kasih mesra tu tak boleh, tak kuasa. Nabi sendiri dia kata, Allahumma hadha qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amliku ya. Ini Nabi ada kata dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Daud. Maksudnya, Tuhan aku, inilah pembahagian aku di antara isteri-isteri aku. Orang ni semalam ni, hari ni semalam ni. Pembahagian berdasar pada malam lebih benar. Asal pembahagian adalah malam. Itu dia. Tetapi janganlah aku bagi ni kepada perkara yang aku milik segi zahirnya. Maka jangan kamu mencelakan aku ya Allah yang mengetahui hati manusia pada perkara yang engkau memiliki dan aku tidak memiliki, iaitu hati. Mengenai hati, mu jangan celah aku. Sebabnya ya ada nak timbal 100% dengan hati, tak ada nak timbal. Nyagi jatuh perasaan hak tu lebih berasa kesian daripada hak ning ke, lebih rasa mesra pada hak ning ke. Hak tu Allah Ta'ala memiliki hati manusia. Manusia tak boleh milik hak tu. Lalu itulah Allah Nabi kata fala talumni, jangan kamu celahkan aku fima tamliku, pada perkara yang kamu memilik, wala amliku, dan tidak aku memilih. Itulah dasar. Dalam hati bagi molek dah hati cenderung tak sama. Misalnya kalau ada belah tu, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ni Allah Ta'ala larang. Janganlah kamu suami cenderung kepada seorang isteri siapa tak ada boleh duduk dengan yang satu lagi. Kullal mail, akan cenderung yang penuh. Tak ada bagi sikit abuk duduk dengan mak ngoh sama, tak pergi ke abuk dengan mak cu misalnya. Fatadharuha kal mu'allaqah, maka kamu tinggalkan mak cu tu seperti yang tergantung. Nak kata tak ada suami, ada. Nak kata ada suami, tak ada duduk sekali. Itu yang panggil kal mu'allaqah. Gantung di antara langit dengan bumi. Gantung duduk tengah di antara jadi suami, jadi isteri orang dengan tak ada jadi isteri orang. Nak kata tak ada isteri, nak belaki tak boleh. Nak kata ada isteri, nak kata tak ada suami, tak nak belaki tak boleh. Jadi isteri orang. Nak kata gapa dia jadi isteri orang pun tak ada duduk sekali dengan suami. Itu yang panggil kal mu'allaqah. Allah Ta'ala larang tu. Orang-orang yang beristeri lebih pada seorang, dengarlah perintah Allah.
fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Mung tak boleh nak mengadili hati setara mana pun, jangan kamu biarkan, jangan kamu cenderung hati kamu akan semua cenderung, maka kamu tinggal seorang lagi hak kamu tak cenderung hati itu, seperti benda yang tergantung-gantung, terapung-rapung, tidak ke langit, tidak ke bumi. Itu Islam. Kerana itu adalah zalim. Zalim adalah benda yang diharamkan oleh Islam. Dan isteri yang kena zalim, doa dia mustajab. Jaga malai suami. Isteri yang kena zalim tu doa dia mustajab. Kalau dia doa gapo ke atas kita, maka kepala kita salah. Kita jangan rasa sakit atas dia, dok pajah lak pajah dia. Kerana dia berdoa gapo-gapo awak sakit hati, maka kepala kita. Kerana doa orang kena zalim adalah mustajab. Sekalipun orang tu kafir, jangan awak zalim. Pada orang kafir pun tak boleh awak zalim. Sama telah pada orang Islam, sama telah pada isteri-isteri kita, jangan awak zalim. Sebab orang zalim tu tak selamat daripada doa orang kena zalim. Kerana orang dah kena zalim gak, mulai nak kata ikut gak tu bik mulut, situ doa yang panggil. Doa situ tu akan makan kepala suami yang zalim, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kita tengok orang zalim-zalim ni, tak ada nampak sudah molek sore habuk, nampak suk dengan tak molek belaka. Maka doa orang kena zalim belaka tu. Sebab tu jaga baga buku zalim sekarang ni, jangan sama sekali. Allah Ta'ala tidak zalim, tak ada menghendaki. Allah Ta'ala la yuridu, tidak menghendaki pun akan zalim tu. La yuridu zulman lil alamin, tak hendaki nak zalim pada Allah semuanya. Allah Ta'ala, bagaimanakah kita hamba dia tak ada memiliki apa-apa kuasa ke atas yang lain, ke atas orang kita nak zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada zalim sikit sebanyak, minta maaf banyak-banyak supaya dia jangan itu doa jahat ke atas kepala kita. Na'udzubillah min dzalik. Du'aul mazlum mustajab. Walau ba'da hin. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Mung tak kuasa nak hati dari segi cenderung hati kepada salah seorang daripada isteri mung, tapi mung jangan sampai biarkan isteri hak kamu tak cenderung hati itu dok gatung telapung-lapung gi pedak, sara pedak, cerang dia pedak. Nauzubillah min dzalik. Tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali, kecuali mendapat izin daripada dia, seperti Saudah. Nabi tak cerah, Nabi nak cerah dia, tapi dia minta, dia kata aku cukup di bangkit hari akhirat esok sebagai isteri kamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak beri malai aku kepada Aisyah. Tu tak apa. Dalam Qurani yang sut terik dia panggil. Sut terik dia panggil. Qurani tu Qurani sut terik. Qurani yang Nabi tak kuasa dah nak duduk dengan dia. Kerana apa dia tu sibuk dengan hal tu, tapi lalu itulah dia tu diberikan peluang, maka Nabi terima jadi suami dia atas syarat dia tu lah. Mana tergantung pada Nabi, bukan Nabi tu siapa tak ada pergi sikit abuk, tapi makna malai resmi dia tu beri pada Siti Aisyah. Maka itu adalah ayat ni turun sakut pada Siti Aisyah kata ni. Ayat ni turun sakut pada dengan Nabi dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah cenderung, Nabi cenderung pada Siti Aisyah sebab dia adalah orang muda dan orang bijak dan anak kepada kekasih dia iaitu Abu Bakar. Maka banyak-banyak hal yang Nabi cenderung kepada dia, menyebabkan Allah Ta'ala turun ayat ni mengenai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kamu nak islah dan kamu takut pada Allah, Allahu akbar, takut pada Allah ni penting daripada islah. Kata tak takut pada Allah tak jaya. Kita nak baiki satu perkara, nak memperbaikkan benda-benda tu, kalau berdasar pada hawa nafsu tak baik. Tapi kalau berdasar pada takut pada Allah, suami, isteri, takut pada seksa Allah, takut pada Allah Ta'ala tu azab atas kepala kita dunia dan akhirat. Dengan sebab kita beristeri dengan seorang isteri yang kita buat zalim ke dia, fa innallaha kana ghafurar rahima, maka sesungguhnya Allah tu adalah sangat-sangat mengampun. Ghafur. Kesalahan mung tak betul dengan isteri mung gini-gini, Allah Ta'ala ghafur.
mu pakat baiki. Kesalahan isteri apa juga, hey isteri mu salah dengan suami mu banyak gini-gini, Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Kalau mu pakat baiki, pakat betul, pakat pelagu akoi molek, pakat duk molek, jangan duk buat benda-benda hak suami tak kena, suami pun sepatu juga. Jangan duk buat benda-benda hak isteri tak kena. Itu yang panggil tuslihu wa tattaqu. Kita selain pada bimbang takut kita jerelah, kita kena bimbang agak takut isteri kita jerelah. Sebab tu kita buat benda-benda berat-berat yang tak sabar, jerelah dia pula. Jadi kita sia dia takut dia jerelah, seperti kita sia takut kita jerelah dengan ajaran Allah Ta'ala, bersalah dengan ajaran Allah Ta'ala. Sebab tu islah ni penting, terikat dengan takwa. Wa in tuslihu wa tattaqu. Hak dulu sepatu juga ayat 128. Wa in tuhsinu wa tattaqu, dekat-dekat ihsan pun buat baik, tuslihu pun memperbaiki, wa tattaqu sama. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dulu haning wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Allah comenya amat sungguh Islam terhadap orang perempuan. Ya tahu-tahu perempuan dak kena zalim ya zaman-zaman dah belum Islam mari. Lalu tu boya marinya atuh haluh. Nah, haluh lai. Jatuh ha orang Tino, takutnya zalim dia orang jatuh. Nah, lalu itulah dia tu jaga pagar sekak. Bedang kat tu bedang kat ni takut jadi rebah-rebah lagi hingga sampai terjatuh jadi anyaya kepada orang perempuan. Apabila anyaya, maka masuklah dia sebagai orang kena zalim. Situ Allah Ta'ala duduk sekali dengan orang kena zalim. Allah Ta'ala tak duduk dengan orang zalim. Allah Ta'ala katanya wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada bagi orang zalim itu daripada pembantu pun. Allah Ta'ala bersama dengan orang kena zalim. Oleh itu siapa kena zalim, bertenanglah kamu, kata kamu bersama Allah ya orang perempuan. Nah, bersama Allah kita damping diri pada Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada pada hidup kita ni. Hidup kita kan Allah Ta'ala sah. Nah, kita rasa kenal lain, takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita, kalau Allah Ta'ala marah pada kita, takut tak ada Allah Ta'ala tak ada harga pada hidup kita setiap detik, setiap masa ni. Ada harga. Tu semayang tu bukan tak letih semayang, tapi tak ada harga. Sebab apa? Sebab semayang tak kena, semayang tak khusyuk. Ada harga apa? Letih-letih jangan kira. Nah, sebab itulah maka kita kena takut pada Allah Ta'ala. Wa kana Allah fa inna Allah kana ghafurur rahim. Bah kalau sut terik tak ada nak buat dah. Kecek kau tu tak jatuh ketak kau ni tak teluruh, tak apa, tak long praden, tak. Nah, tak sudah. Kena terpaksa kena bercerai. Allah. Wa in yatafarraqa, jikalah kedua orang lelaki suami isteri itu terpaksa kena berbecek, tak ada jalan dah nak betul. Kalau duduk lagi susah benar, sabar tak ada, boleh memberi arti kepada duduk lagi. Nah, ya sabar-sabar dia ada cupcake juga. Bila tak ada nak sabar, terpaksa kena bercerai. Ni Allah Ta'ala andaian ni apa? Andaian Allah. Nah, andaian ni makna kata, pera kata kalau berlakulah ni dalam kerana ni kena buatlah no. Allah Ta'ala perakan wa in yatafarraqa, jikalah Yusuf dengan Maryah tu kena becek misalnya, yughnillahu kullam min sa'atih. Allah Ta'ala masuk apa dulu? Allah Ta'ala mengkayakan tiap-tiap orang tu. Yusuf Allah Ta'ala mengkayakan dia min sa'atih, daripada kelapangan rahmat dia. Allah Yusuf Allah Ta'ala cari isteri lain pula dia. Nah, saat ni Maryah Allah Ta'ala cari suami lain bagi dia pula. Allah Ta'ala perakan selalu dah. Kalau cerainya lah molek, tak ada niat nak udah kat orang, le isteri pun sepatu kat tak ada niat nak nyanyi kepada suami. Nah, tak ada niat nak nyanyi kepada anak-anak, tak ada nak jadi prakcot tu prakcot ning, semata-mata tak boleh kuasa nak sahabat duk ya. Yakinlah bahawa Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala kata yughnillahu kullam min sa'ati. Allah Ta'ala memperkayakan, wasa cukup, tak ada kena klik cari Yusuf dan Maryah. Maryah Yusuf tak ada kena cari Maryah dah. Allah Ta'ala wi Aminah ke dia pula Yusuf.
Maria Allah Ta'ala wi Ibrahim ke dia kan. Nah, tak ada kena cari dah. Yughnillahu kullan, akan tiap-tiap orang suami isteri itu min sa'atihi, daripada kelawasan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahmat. Allah tak ada dah agama dalam dunia seperti ini. Kalau Qarani kena cerak, habalah ni. Tak apa kat duk molek-molek lah. Hei Maria, jangan duk balah Yusuf pula lepas dah ni. Nah, Yusuf boleh dah suami isteri dia, Maria boleh dah suami dia, sudah. Yughnillahu kullam min sa'atihi. Pakat duk molek lah, ada gapo boleh wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun kerjasama pula. Jangan duk balas apa kemak dua ni, tak arif game aku. Tak boleh, tak boleh. Nah, Allah Ta'ala cepatkan dah. Yughnillahu kullan min sa'atihi. Allah, Allah Ta'ala luah dia setara mana nak. Wa kana Allah wasi'an hakima. Dan adalah Allah Ta'ala tu sangat luas, lapang, luas, lagi pula bijak mengatur. Bila Yusuf tak boleh duduk dengan Maria dah, Allah Ta'ala bijak cari isteri lain with Yusuf. Nah, cari suami lain with ke Maria, duk jalan ibadat pada dia molek pula. Yusuf beribadat kepada Allah dengan Aminah pula. Nah, Maria beribadat pada Allah dengan apa? Dengan Ibrahim pula. Beribadat pada Allah, dia hamba pada Allah. Dengan gulain pula. Dah gu tu nak masuk tak boleh. Jadi nak di kacalana, nak di neraka pada Allah. Lalu tu cari gu apa yang boleh taat setia pada Allah Taala. Nah, pada tu Allah Taala perakan belaka. Ikut Qarani nak asal nak tupai Tuhan, insya-Allah perakan. Asalnya suruh islah lah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Asalnya tu lah. Suruh islah, habis-habis islah, habis takut pada Allah. Tapi kalau tak ada arah, wa in yatafarraqa, atas pada wa in yuslihun, wa in tuslihu, wa in yatafarraqa, masya-Allah, kan malam masya-Allah makun, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah Taala takdir nak jadi pecah. Tak ada kata wa in tufarriqa, tak. Nah, wa in tufarriqu an wa in tak, wa in yatafarraqa, dua gitu ya. Islah ni ramah. Islah ni masuk pok lah, mok lah, tok tua lah, pakai islah adik-beradik, mau islah belaka. Tua in tuslihu, jadi fa'il jamak. Nampak tak? In tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Wa in yatafarraqa, dua gitu dah pecah, dua gitu. Orang awak tak sincai, dua gitu ya. Nah, iaitu Maria dengan Yusuf ya. Orang lain tak boleh masuk campur dah, ada pihak cerah. Nah, tak ada arah, dua gitu ya, tak sincai lah tu dah. Nah, qadarallah ma syaa. Allah Ta'ala kata yughnillah, jawab pada in yatafarraqa. Nasca Allah memperkayakan tiap-tiap daripada kedua suami isteri hak cerai tu min sa'atihi, dengan isteri yang lain kepada suami, dengan suami lain kepada isteri, daripada hasil lapangan rahmat dia yang sangat luas. Allahu arhamar rahimin. Wa kana Allah wasi'an hakima. Allah Ta'ala tu sangat-sangat luas rahmat dia. Hakim pelaksanaan dia. Bijak pelaksanaan Allah Ta'ala. Comel. Lalu tu lah. Itu habis kat tu suami isteri dah. Ni kepada orang yang ada buku, khususnya orang ada isteri lebih daripada seorang. Ambil daripada ayat 128, 129, 130. 3 matra semua dah. Pakat rojok sini orang ada suami lebih daripada seorang, orang ada isteri lebih daripada seorang dah. Maaf. Nah, orang ada isteri lebih daripada seorang, rojok pada ayat ni. Ayat suratul Nisa. Nah, jangan buat zalim pada isteri, dan isteri jangan buat zalim kepada suami, sepatutnya juga. Ada juga ada isterinya buat nyanyi pada suami. Nah, ada juga, tapi kerana itu sedikit, tak banyak supaya suami buat zalim pada isteri, atau banyak lagi. Lalu itulah dia tu beri jam tagak kepada suami itu lebih banyak. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah sahaja, tak ada punya orang lain sikit abuk. Bagai yang di langit-langit dan bagai yang di bumi, tak ada pakat ngapi ya Allah Ta'ala. Lillah, bagi Allah sahaja, milik kuasa ke atas semua perkara di langit-langit, masuk malaikat belaka, dan semua perkara di bumi-bumi, masuk manusia, nata, pohon kayu kaya, segala makhluk semuanya.
adalah bagi Allah sah. Ni Allah Ta'ala nak royak jadi berasa kata kita tu sedak tupai dia tuai kepada langit dan bumi, tuai pada segala perkara langit dan bumi. Jadi rasa sedaklah nak tupainya. Allah yang bersifat balas ni enggak. Jadi nak suruh kita tupai dia ya. Nak mengalah ke dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala baik dan kita mengalah ke dia. Hei umat Islam, hei orang kafir, terimalah Allah sebagai Tuhanmu. Dialah menjadikan kamu, bagi dialah semua perkara langit dan perkara di bumi. Hei orang kafir, hei jin kafir, Allah Ta'ala tak ada berkongsi dengan pia memiliki barang dalam bumi, barang dalam langit. Nah, berimanlah kepada Allah, jadilah Allah sebagai sembahan kamu, la ilaha illallah. Nah, dan naklah kita tu takut pada dia. Sebab takut pada lain tak ada faedah apa dah. Dia tak ada kongsi sikit abuk. Kalau dia kongsi dengan pia-pia boleh gitu tupai hak tu, dia tak ada kongsi. Lillah, bagi Allah. Takdimkan jar wa majrur adalah liifadati at-takhsis. Nah, semata-mata bagi Allah, tak ada lagi kepada lain. Dia panggil takdim jar wa majrur. Asalnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Asal dia lah tu, kena ada belakang jar majrur asal dia. Tapi takdim jar majrur liifadati at-takhsis, untuk takhsis. Tak ada milik siapa lagi, tak ada milik orang lain. Allah, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah. Dan sesungguhnya kami telah wasiat akan orang-orang yang diberikan kitab-kitab sebelum kamu, hei umat Islam, dan akan kamu, hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatlah mana? An ittaqullah. Naklah kamu bertakwa pada Allah Ta'ala. Allah, takut pada Allah. Inilah wasiat Allah kepada semua orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kamu yang diberikan Quran ni, hei umat Islam di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya supaya takut pada Allah. Allah, naklah kita takut pada Allah. Sabar ni payah sekali. Hak ni payah sekali. Lalu tu Allah Ta'ala wasiat ni pesan semua, ittaqullah, ittaqullah. Terutama mengenai dengan suami isteri. Allah, suami isteri ni Allah suruh takut pada Allah banyak benar-benar. Sebab dua ni sama bekan, pacu bekan, macu bekan. Kalau tak ada Allah, selera semua pacu macu. Dari mula-mula nyenah pahala juga, bodoh lama sama bekan dua ni. Sama-sama tunjuk taring lah dua ni, jaga-jaga. Sebab tu Allah Ta'ala yang pelera. Nah, makcu kena Allah ke Allah, jalan kewajipan makcu sebagai isteri, pakcu kena Allah pada Allah, halah pada Allah, takut pada Allah, jalan kewajipan pakcu sebagai suami. Bagi kek molek. Gapo kewajipan pakcu sebagai suami? Jalan habis-habis gagah, habis rai jalan. Makcu jalan kewajipan sebagai suami isteri, habis-habis rai makcu. Kerana takut pada Allah, bukan takut pakcu nah. Kalau takut pakcu, makcu tak jam. Pakcu sepatu kalau takut makcu ya tak ya, tak Allah pabila dengan makcu dia dah. Tak Allah ya. Jadi sama-sama tak Allah muku. Allah ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi pakcu kena jalan kewajipan terhadap makcu kerana takut pada Allah. Makcu jalan kewajipan isteri yang tunduk kepada suami kerana takut pada Allah, bukan takut pada pakcu dak. Aninglah payah sekali. Sebab tu Allah Ta'ala lepas dah sakut pak dengan hak suami isteri, mula wari hak ni halu. Kita tengoklah surah At-Talaq. Surah At-Talaq bukan? Allah, takut, kamu takut pada Allah, takut pada Allah semacam dah surah At-Talaq. Surah ada buku, surah jadi buku suami isteri surah At-Talaq ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min. Jalanlah surah tu belakang. Jadi hidup boh sumak masuklah surah sakut pak suami isteri. Kalau biasa takut pada Allah. Surah ayat 1000 dinar zaman dulu panggil. Nah, ayat 1000 dinar, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar orang zaman dulu bawa tak betul-betul ni. Walau tak erti makna pun tak apa, ya bawa ni.
Ya tahu hak ni tak apa. Jadi belakang lu dah bawa ayat Nisa. Tu kena ke dia. Jadi belakang, dia takut pada Allah, jadi belakang. Dia takut pada Allah tapi dia takut tak tahu zaman dulu ya percaya kepada bawa tu, percaya pada bawa tu. Nah, dia kata hak ni dia percaya pada tu. Jadi juga cara dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Allah Taala wasi'ur rahmah. Wasi'ur rahmah. Allah luahnya rahmat tu. Nah, sebab itu maka lalu itulah ayat ni saya duk perhati kata, masya-Allah Allah Taala ni tahu sungguh. Katanya hak buku besar sekali, orang lain tak lawan mana. Makcu dia kecek dengan orang luar, beradak, pakcu sepatutnya juga ya halah orang luar. Bersama suami isterinya lawan. Tu jadi kita tengok situ tu Allah Taala sangat tahu. Lalu tu ya suruh takut dia. Ya hajak ya tak, aku di kamar kamu hei pakcu makcu. Ya sanggup di kamar sendiri. Lalu tu suruh takut pada dia. Perai pakcu takut dia, perai makcu takut dia, selesai masalah. Kalau tak takut pada Allah tak selesai masalah. Pakcu makcu. Begitulah, panggillah pakcu mengaji banyak-banyak supaya pakcu takut pada Allah. Di situ makcu seni. Begitu juga pakcu kan awak makcu tak apa payah berdoa, panggil mengaji banyak-banyak takut Allah, pakcu seni. Nah, ada pakat takut pada Allah, semua tu kita pakat seni. La ilaha illallah. Allah Ta'ala kalau kita kecek bahasa kapung kita kat bahasa sia kata dan pan dengan dia sebagai kuasa langit dan bumi, nak ayat buku ni. Ayat kata dia ni besar, hebat, mengaku dia sebagai tuan langit, tuan bumi, tuan barang langit, barang bumi ni mengaku belaka. Lalu tu orang balah ning dia wasiat kepada manusia supaya takut pada dia. Wasiat pada orang ada kitab ya. Orang tak ada kitab tak yang takut ke Tuhan. Orang kafir, terimalah Quran sebagai kitab kamu supaya kamu dapat takut pada Allah. Sebab orang yang tak ada kitab ni tak mungkin takut pada Allah Taala. Allah, inilah wasiat Allah kepada orang-orang yang punya kitab dan kamu semua hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama suami isteri, anittaqullah, naklah kamu takut pada Allah. Rasul pun wasiat pada umat dia lah ni lah. Tok pun wasiat pada umat dia lah ni lah hari Jumaat, ittaqullah rukun adalah tebah. Kalau tak baca ittaqullah tak sah tebah tu. Kalau tak baca ittaqullah tak sah tebah. Tak cukup rukun tebah. Ini pentingnya tebah dengan ittaqullah. Sebabnya suruh bagi hak membawa manusia pada selamat. Manusia dah takut pada Allah, selamat dah. Dia tak ambil Tuhan jadi hakim dalam hidup ya, bahayalah hidup. Ikutlah hidup peribadi pun, keluarga pun, masyarakat pun. Tok meneh mana tak takut pada Tuhan, pakai bahayalah tok meneh tu. Tok nebel mana tak takut pada Tuhan, pakai bahayalah tok nebel tu. Rakyat mana hak tok nebel tak takut pada Tuhan, pakai payahlah tok nebel nak bela dia. Yalah tu. Nak usne pakat takut Tuhan belaka seni lu dah. Lepas tu pakat turut Tuhan lah. Ya makmum takut Tuhan, tok nebel takut Tuhan. Susah, hak tu susah benar tu. Hak tu susah benar tu. Kalau makcu takut Tuhan, pakcu tak takut Tuhan. Susahlah makcu. Pakcu takut Tuhan sekat apa? Tu dia. Begitulah sebaliknya semua kena pakat takut Tuhan belaka, hidup seni. Jadi mudah kita berkecek pandang belakang. Ittaqullah, sudah habis cerita. Takut pada Allah makcu, jangan dia pakai banget. Jangan dia pakai sangat. Makcu pun dia pakcu, nampak pakai berada. Ittaqullah pakcu, takut pada Allah pakcu. Jangan kita buat atau Allah Taala duk tengok malu pada Allah Taala. Habis cerita. Mudah habis cerita insya-Allah dah. Tu. Lepas tu mana kata tumpahlah Allah. Takutlah pada Allah. Sebab Allah apa? Sebab Allah tu memiliki barang di langit dan barang di langit di bumi. Pak kita dak nak gapo sangat hidup kita. Dak nak barang di langit, barang di bumi. Nakkan kita tak ada apa. Dak nak barang langit, barang bumi. Patuai dia Allah Taala, kacak dengan tuai dia. Doa pada Allah Taala. Takut ke dia, doa pada dia. Takut pada dia, doa pada dia. Sudah selamat. Selamat. Allahu akbar.
Wa in takfuru, dan jika kamu kufur, mana tak takut pada Allah ni kufur, bukan main. Sama orang tak takut dengan tak khabar kufur, tak apa. Kufur ni, kufur lawan pada anittaqullah ni. Wa in takfuru, jika kamu kufur, tak takut pada Allah ni mana kufur. Allah Ta'ala dengan thumbnailnya tu juga, dengan hakikat dia juga, dengan sifat dia juga. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kapik bawa kuasa dia tu, kapik takwa pada Allah Ta'ala. Kalau mengkufur, maka ingatlah bahawa sesungguhnya bagi Allah ma fis samawat, bagai yang di langit-langit, wa ma fil ardi, dan bagai dalam bumi. Allah kapuh. Nah, kapuh. Nah, mari dak kepek. Saning walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Haning fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu kalau kufur. Pak kita nak kufur buku apa? Tak tahu nak kufur dengan Tuhan ni. Dia tua pada semua perkara. Nak kufur, nak tupai pihak kita, kena tupai. Manusia ni khuliqal insanu dha'ifah, kena tupai. Bila tak tupai, nak tupai pihak, tak tupai Allah. Tak tupai yang memiliki langit dan bumi, memiliki perkara dalam bumi, memiliki perkara dalam langit. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan adalah Allah Ta'ala tu sangat-sangat terkaya daripada hamba dia. Tak ada nak sikit abuk tu kepada manusia. Ada berhajat sikit abuk, ghani. Nah, sungguhnya Allah Ta'ala tu sangat-sangat ghani. Nah, sangat-sangat maknanya kaya. La ilaha illallah. Sangat-sangat kaya Allah Ta'ala tu, sangat-sangat kaya. Nah, hamidah lagi pula terpuji. Allah sangat terpuji. Mana cukup lekat belaka lah. Bila cukup lekat ni mana terpuji lah. Nampak tak? Bila cukup lekat ni adalah terpuji lah. Dan dia kaya, terkaya daripada semua perkara. Tidak dia berhajat kepada satu perkara pun. Ghaniyun an ibadihi hamidun mahmudun fi jami'i ma yuqaddiruhu wa yusyarri'uhu. Itu dia Allah Ta'ala ada. Oleh itu maka alhamdulillah, Allah Ta'ala sangat bijak. Tak ada sebab kita nak lawan Allah Ta'ala. Tak ada sebab, tak ada celah sikit abuk kita nak tubik daripada jadi hamba pada Allah. Tak ada celah sikit abuk nak tubik daripada menjadi hamba pada Allah. Subhanallah, yang telecak tubik berkembang-kembang sekerak dunia lebih. Sekerak dunia lebih telecak tubik daripada kuasa Allah yang ghaniyun hamid. Masya Allah, qadar Allah masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah kita takut pada Allah. Umat Islam, seperti mana Allah Ta'ala pesan kepada orang-orang dulu lagi, pada umat Taurat, umat Musa, umat Isa, umat Daud dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya anittaqullah. Pergi hak tu asasul falah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takut olehmu pada Allah nescaya kamu tu mendapat kejayaan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takut olehmu pada Allah nescaya kamu tu mendapat rahmat. Syarat nak dapat rahmat, syarat nak dapat kejayaan, al-falah wal rahmah, semua tu tergantung pada kita takut pada Allah setara mana. Kita takut pada Allah banyak, dapat rahmat banyak sikit. Takut pada Allah sikit, dapat kejayaan sikit-sikit. Begitulah pada hakikat fitrah Allah Ta'ala yang bijaksana. Allah Ta'ala bijak, memberi pada hamba-Nya berdasar pada degree kita takut pada Allah. Tinggi dan rendah, banyak dan sedikit. Atas rahmat dia nak tercucur atas kita, dan kejayaan yang kita nak capai dalam hidup dunia dan akhirat. Allahumma inna ala taqwak birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah. Tak pada lagi sekat tu Allah Ta'ala dia royak buku ni. Sekali lagi pula ular. Betul ni tak ada ya ular. Dia pakai
kuasa dia jadi pemilik langit-langit dan bumi ni 3 kali 3 tepat deret-deret dalam 2 ayat. Maksudnya Allah Ta'ala lebih tahunya, tapi masing-masing tu duk berilah sebab apa boleh dia wai 2-3 kali deret ni. Al-Baghawi waktu itu, apa dia Sa'labi waktu belah tu, dan Al-Wahidi waktu belah tu. Kita nampak masya-Allah tafsir hikmat ni banyak. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 3 kali muka terulang-ulang. Dan milik Allah, kuasa Allah sahaja terhadap perkara yang di langit-langit dan perkara yang di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah dengan Allah sebagai wakil kamu. Mu nak mau kerja kamu, tawakal kamu tu kepada Allah. Wakilkan perkara. Wakil Allah, wakiluna. Wakil sebagai pucakan kita, pengurus kita Allah Ta'ala. Serah pada dia lah. Tak ada dah pengurus yang lebih kuat, lebih kuasa, lebih penting daripada Allah sebagai pengurus kita. Lepas tu kita tawakal pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah mengurus hidup kita. Nak pergi kanak-kanak, ingat pada Allah Ta'ala ada pimpin kita. Nak waga-waga apa, ingat pada Allah Ta'ala ada mengurus kita, mengarah kita, mengurus kita, menguji kita, memberi kejayaan kita daripada ujian. Semua tu Allah Ta'ala. Fattakhidhu wakila. Rabbus samawati wal ard. Rabbul masyriqain wal maghribain. Rabbul maghribain. Tuhan tu kepada semua perkara. La ilaha. Oleh itu fattakhidhu wakila, maka naklah kamu jadikan Allah sebagai wakil. Jadikan Allah sebagai wakil, itulah sebaik-baik hidup kita. Payahlah benda nyeduk berubuk dengan syaitan tu, tak ada payah hawa nafsu, jahil, innahu kana zaluman jahula, jahil. Ataupun tahu tapi zalim tadi, dia ambil galan jadi wakil, dia ambil galan jadi sebagai orang kita dah letak harapan tang kuam wang kepada lain daripada Allah, yang panggil letak kepada satu perkara lain daripada Allah sebagai wakil hidup kita. Sebab tu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an ni penting. Jangan kita tinggal hak nisa. Kena berat benar hak nisa. Wakil. Jadi Allah Ta'ala tu dia kecek 3 tempat. Satunya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tujuannya nak suruh kita takut pada dia. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sebab apa kita takut dah? Sebab Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas yang kedua pula, apa boleh kamu takut pada Allah? Sebab Allah Ta'ala ghaniyun hamid. Allah Ta'ala ghaniyun hamid, ma fis sama. Kalau gitu, kita beribadatlah kepada Allah. Yang kita beribadat pada yang lain, naklah kita tumpang Allah. Wa kafa billahi wakila. Jangan kau tumpang lain. Ya berat benar, terutama pada suami isteri. Ayat ni mari lepas duk panah-panah ke kacak hak. Suami isteri, ada isteri lebih daripada seorang. Suami takutlah pada Allah. Isteri takutlah pada Allah. Allah tu adalah sangat-sangat kuasa, sebab dia tu lahu ma fi alillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa lagi? Umat Islam gunalah Allah sebagai wakil. Jangan duk wasa tu parah tu parah. Kita taat pada suami betul, tapi kita tumpah Allah, kita walak pada Allah, mengharapkan Allah wakil kita, bukan suami wakil kita. Tetapi kita kena taat pada dia, jalan yang dia buat betul. Pakak-pakak walak, ba'dhum awliya'u ba'd wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Pakak-pakak beri kasih mesra, bantu-membantu antara suami isteri yang dikemah sungguh, supaya kita boleh melahirkan anak-anak yang soleh, boleh meneruskan apa dia walak di antara mereka pula, suami isteri selepas pada kita pula. Siapa berjayanya umat manusia lah dunia ni, itulah dia dasar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
comel semua, tak ada tepat nak jadi usah keliru. Nah, suruh takut ke dia, suruh jadikan dia sebagai wakil. Nah, siapa Nabi kita bukan wakil. Nabi adalah sebagai mubaligh, munzirin, bukan wakil kita. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai wakil kita. Tumpai Allah lebih sedap pada tumpai Nabi lagi. Nabi manusia, Allah ni bukan manusia. Sebab itu kita tumpah Allah, wakil Allah Ta'ala. Nah, tapi menurut tumpainya Rasulullah SAW, Rasul tumpai Allah lah kita tumpai Allah turut Rasul. Tu kerja Rasulnya. Tepat kita nak pergi waklak kepada Rasulnya, cara tumpai Tuhan, cara takut Tuhan belah mana? Tiru cara Allah, cara Nabi Muhammad SAW. Cara apa dia selesai masalah suami isteri. Ada hikmat. Kita tengok sekaligus saudah tu nampak tak sedap tengok Nabi buat. Tapi ada dalam masyarakat umat Islam cerita pasal saudah tu ada. Jadi Nabi buat contoh sikit-sikit. Hak sukit korani sukit jadi sepuluh saudah. Nah, ada juga benalah tu. Ya boleh gidah, tak apa dah. Masuklah taqwa pada Allah Taala dah lah. Nah, pasal korani saudah ni korani yang kita rasa tak lepas dengar lah. Tapi nak hadis sahih. Tak ada gapo benda ni. Dan benar sungguh. Nah, benar sungguh. Nah, sebabnya la ilaha illallah. Itulah manusia yang Nabi sendiri pun terpaksa kena duk minta berlindung dengan Allah Taala dan daripada bagai-bagai kekurangan yang ada pada hamba. Nasallahu salamah. Fala talumni fima tamliku wala amlik. La ilaha illallah. Allahumma hadha qasmi fima amlik. Nah, Allahumma hadha qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Itulah doa Rasulullah SAW menurut riwayat Abu Daud. Nah, untuk kita tu membersihkan diri dengan Allah Ta'ala. Setelah mana kita wa'i molek, habis-habis molek lah. Yang kita wa'i jadi tak betul, doa lagi tak kena lah tu. Nah, lepas tu kata Allahumma hadha qasmi, tak boleh lah kata gitu. Kena jadi adil sungguh-sungguh dengan janya, dengan meneknya, dengan berapa habis-habis. Nah, yang jadi keadilan, jadi molek. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan kita tu menjadi manusia yang syukur dan dia wakil kepada Allah SWT hidup kita. In yasha' yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Allahu akbar. Ini pun ayat yang sangat molek, tapi kita berhenti dululah hari ni sekat ni dah, kerana dia masuk bab lain sikit dah. Ini Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.